Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurusi, tuan-tuan imam. Ini kita ada imam-imam, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Diharapkan semua di dalam kesihatan yang baik, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia yang diberikan kepada kita ni. Sama ada nikmat itu kita nampak ataupun kita tak nampak, kita syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, maksud dia puji dan syukur. Puji dan juga syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih dalam bahasa Arab bukan alhamdulillah. Kalau kita nak terima kasih kepada Allah Ta'ala lah, kita tak cukup, kita tak sebut syukran kan? Syukran. Bahasa Arab kalau nak terima kasih kita sebut syukran. Syukran. Tapi bila kita nak terima kasih kepada Allah Ta'ala ni, kita tak sebut syukran ya Allah. Kita tak sebut syukran, kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah maksud dia puji dan juga syukur. Puji dan syukur. Kenapa kita sebut puji dan syukur? Kita buat perbandingan lah, maksudnya walillahil masalul a'la. Bila kita ada seorang lah, katakanlah kita ni orang susah kan, orang susah, ada orang tu selalu tolong kita. Kejap dia bori-bori, kejap dia boli lauk kan, dia bori ayam, dia bori daging, ikan siakap, semua dia bori kat kita. Mahal kan? Ada orang buat lawak tu, kalau jumpa omeh, duit, mau ikan siakap, mana satu nak pilih kan? Jadi dia ikan siakap sekarang mahal kan. Okay, tadi balik kepada yang tadi. Kalau orang tu selalu beri kat kita kan, orang macam ni lah, kita ucap terima kasih je kepada dia. Terima kasih lah, terima kasih lah tuan. Macam tu ke kau? Kejap kan anak kita nak sekolah, dia beri duit lagi, tak terima kasih je kan. Kita mesti ada up sikit, iaitu terima kasih lah tuan, baik hati tuan, selalu tolong saya kan. Kita puji juga kat dia kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala tu walillahil masalul a'la, Tuhan yang sentiasa memberikan kita nikmat demi nikmat demi nikmat yang kita sedar dan yang kita tak sedar pun kan. Apabila hilang baru kita perasan, oh dulu ada nikmat tu kan. Nikmat makan kan, makin lama tu makin dia dah makin tak lalu kan. Budak hari tu suka makan. Bila dah besar hilang lah rasa sedap tu. Tak sedap dah makan ni. Jadi kita terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah di atas segala nikmatnya yang kita sedari dan juga yang tidak kita perasan. Sebab tu kita kena sering sebut alhamdulillah di atas segala nikmatnya. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak kongsi sikit. Hari tu ada orang tanya soalan. Mungkin saya lah, dia tanya soalan kan. Dia tanya, Ustaz, apa hukum baca Quran? Apa hukum baca Quran? Orang ni pun saya kenal kan. Orang ni kawan saya lah. Dia tanya tu kan. Jadi soalan dia tu macam mencari jawapan. Apa hukum baca Quran? Cari jawapan macam mana dia tak payah baca Quran supaya dia nak cari satu jawapan yang tak payah dah baca Quran lepas ni kan? Saya pun baliklah cek hukum para ulama punya fatwa lah tentang membaca Al-Quran kan? Apa hukum membaca Quran? Baca Quran kalau dalam solat itu wajib lah kalau tak baca memang tak sah lah. Maksud dia tadi tu baca Quran selain daripada solat. Apa hukum lah? Duduk-duduk ni tak payahlah baca Quran dah kan, contoh jadi saya balik cek apa hukum baca Quran ni. Tengok ramai yang kata sunat lah, sunat membaca Al-Quran tetapi ada yang
Ada yang kuat sikit, taklah sampai wajib, tapi dia kata syuriat ataupun masyru', disyariatkan kepada kita untuk baca Quran. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang telah diwahyukan daripada kitab Tuhan engkau. Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran. Cuma kalau kita kata sunat ialah baca Quran ni, sunat kan. Di sana ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang golongan yang meninggalkan Al-Quran. Di sana ada satu ayat, iaitu Nabi SAW, iaitu pada hari kiamat esok. Nabi yang sayang mau kita kan, kita belajar kemarin, saya ada sebut juga kat sini surah. Maknanya pada hari akhirat esok, pada hari akhirat esok akan ada kita ni satu kumpulan manusia daripada zaman Nabi Adam, manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia sampai akhir zaman, semua berkumpul cari siapa nak selamatkan kita, cari jumpa Nabi kita. Semua tu buat keputusan kita cari Nabi Adam, bapa kita kan. Bila kita cari Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Kita pun ramai-ramai, adalah ketua kita masa tu, minta tolong Nabi Adam. Apa jawapan Nabi Adam? Lastu laha, dia kata aku tak boleh nak tolong. Lastu laha. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, kesemuanya kata lastu laha, aku tak dapat nak tolong. Last kali buat keputusan, kita jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata apa? Ana laha, aku memang boleh tolong. Ana laha maknanya aku memang diciptakan untuk tolong korang waktu ni. Ana laha, aku memang boleh tolong. Okey. Lalu Nabi buat apa? Nabi pun pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sujud. Dia sujud, mula-mula dia puji, fahamidallahu, dia puji Allah Ta'ala. Lepas tu dia sujud lama sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu dekat dia, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Muhammad, minta ataupun kul, sebut, engkau akan diberi jawapan. Minta, engkau akan diberi. Ishfa' tu syafa', mintalah, kalau nak bagi syafaat, tolong. Syafaat tu maksud dia nak tolong. Syafaat itu maksud dia. Syafaat ni actually maksud dia macam kabel. Syafaat itu syafaat. Kalau kita nak masuk apply kerja, tak ada siapa nak tolong kan, ada candidate ada 1000 kan. Itu maksud syafaat. Maksudnya kita ada kabel. Nak minta syafaat, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, nak minta syafaat, minta, nescaya engkau akan diberi syafaat. Lalu Nabi SAW sebut apa? Ummati, ummati, umat aku, umat aku. Lalu Allah Ta'ala kata apa kan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni tak, dia dengan Allah Ta'ala rapat, sampai Nabi ni kadang-kadang tak payah cakap pun, Allah terus. Memanglah Allah Ta'ala tahu, tapi Nabi Musa, Nabi yang lain-lain ni, bila nak sesuatu sebut Rabbi syrahli. Nabi Musa minta, ya Allah lapangkan dada aku, contohnya kan, barulah Allah Ta'ala beri. Tapi Nabi Muhammad ni sebut ummati, ummati. Allah Ta'ala, okey, tu faham apa yang Nabi nak. Macam kisah dalam perubahan kiblat. Kiblat daripada kita orang Islam dulu, mana kiblat kita? Masjidul Aqsa, itu kiblat pertama kita. Lalu Nabi ni apabila duduk di Madinah, dia rindu dengan Kaabah, Lalu Nabi ni duk pandang ke langit, ingat dekat Mekah, Nabi lahir di Mekah, sekarang ni di Madinah. Jadi Nabi duduk macam tu, Allah terus faham. Allah kata sekarang ni menghadap Kaabah pula. Jadi Allah Ta'ala tu, Nabi tak payah cakap pun, Allah Ta'ala tahu beri. Jadi hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu rapat. Lalu Allah Ta'ala, lalu Nabi pada kisah tadi tu, Nabi sebut ummati, ummati, umat aku, umat aku, kan? Allah tu bagi tahu, intaliq, pergi, fa akhrij
man kana fi an-nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min al-iman fa akhrijhu minha. Keluar pergi dan keluarkan sesiapa yang ada sebesar biji sawi daripada iman, bawa keluar. Yang kita dah cerita dah kisah ni. Di sinilah rasuah. Okey, lepas tu Nabi pergi lagi, minta sujud lagi. Sujud lagi. Lepas tu Allah kata, okey, angkat kepala. Apa nak sabut? Nabi kata, ummati. Okey, keluarkan. Siapa yang sampailah ulang tu, sampai Allah kata, man kana fi qalbihi mithqala habatin minal iman, man kana fi qalbihi adna. Siapa yang sikit daripada iman, sikit pun bawa keluar. Yang demikian Nabi yang macam ni yang saya nak khabar ni, Nabi yang begitu sayang kepada umat dia ni, dia esok pada hari kiamat, pada hari kiamat Allah cerita dalam Al-Quran, dia kata, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia mengadu kepada Tuhan, dia kata, wahai Tuhan aku, sesungguhnya kaum aku itu mengambil Al-Quran, ittakhadhul Quran, ambil Al-Quran, Allah bagi kita kat Al-Quran ni mahjura, dalam keadaan dibiarkan dia, ditinggalkan dia. Okay, ni nak balik kepada hukum tadi lah. Nak kau baca sunat yang baca Quran, kan? Sunat yang kau baca Quran. Esok Nabi komplain, sesungguhnya kaum aku itu mengambil Al-Quran dalam keadaan dibiarkan dia. Dibiar atas almari itu kan, biar atas peti ais, bubuh dalam, orang Arab lagi tahu bubuh dalam kereta kan. Kalau kita pergi, saya belajar musim lagi kan, setiap kereta ada Quran. Kita apa ni nak buat tangkal ke apa kan. Jadi kalau nak buat tangkal salah lah. Kalau dia memang waktu-waktu free tak ada, kita naik taksi kan, maksudnya kalau waktu free tak ada penumpang baca Quran ke tak apalah. Tapi kalau bubuh betul sebab macam tangkal supaya tak accident, yang tu tak betul lah, yang tu salah. Jadi perbahasan dia adalah pada apa maksud meninggalkan Al-Quran, mengambil Al-Quran dalam keadaan meninggalkan Al-Quran. Orang yang macam mana yang dimasukkan yang meninggalkan Al-Quran, itu isu dia. Jadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, dia sebut meninggalkan Al-Quran itu ada beberapa jenis. Yang pertama, hajru sima'ihi, tak mau dengar Al-Quran dan tak mau beriman. Yang tu tak mau tahu, tak mau dengar kan. Apa Quran ni, orang ada cerita ayat Quran, tak mau dengar lah. Esok ada buku lagi bagus daripada Quran. Yang tu termasuk orang yang mahjur, tinggal Al-Quran. Okey. Yang keduanya, hajrul amali bihi, meninggalkan beramal dengan Al-Quran, wal wuqufi 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Orang yang meninggalkan beramal dengan Al-Quran, dan tak mau ikut halal dan haram Al-Quran, walaupun dia beriman. Dia beriman dengan Al-Quran, aku percaya Allah Ta'ala memang turun dengan Quran, tapi agak ni dan nak minum, tak kisahlah Quran nak bawa apa, daging yang daging babi ni contoh, daging khinzir, daging khinzir ni sedap kebaya. Jadi dia juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah hajru tahkimihi, meninggalkan kehakiman ataupun penghukuman Al-Quran, fi usulid dini wa furu'ihi wa i'tiqadu annahu la yafidu al-yaqin wa anna adillatahu lafziyatan la tahsulu bihi. Dia meninggalkan hukuman yang Al-Quran beri kepada dia, dari segi ilmu usuluddin, maknanya akidah. Dia tak maulah Al-Quran ajar iman ni tak bagus, kau barah kan. Iman yang Allah Ta'ala ajar ni tak bagus kan. Contoh yang bagus ni ada seorang untuk syekh tulis bagus, yang tu juga maksudnya dia tinggalkan apa yang Allah Ta'ala ajar kan. Akidah dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang satu. Macam tu. Kita tak, ini kita kena ikut pembahagian ni. Quran ni dia tak berapa ni sangatlah kan. Dia meninggalkan juga Al-Quran. Ataupun contoh yang paling dekat dengan kita lah faraid kan. Faraid, apabila ada kematian kan, lalu kita nak bahagikan harta kan, kita nak bahagikan harta, Al-Quran kata lizakari mislu hazil unsayain,
orang lelaki dapat 2 bahagian perempuan. Hazil unsayat. Okey. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Kan? Okey. Jadi kita rasa tak berapa lah. Jadi mak ni sebelum meninggal ni mak bagilah kata siap-siap kan. Tapi bukan sekarang ya. Mak tahu kalau tak wasiat korang dapat semua siap-siap kan. Jadi yang tu juga kita anggap ketentuan Allah Ta'ala tidak tepatlah, kita tinggalkan hukuman. Al-Quran ajar macam tu, tapi kita wasiat, kita rasa macam sok bergaduh ni, 2 dapat 1, kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi siap-siap kan. Nak bahagi boleh tak? Boleh, tapi bagi betul lah. Bukan lepas mati sok baru ambil. Tak, yang tu Allah punya hukum. Lepas kita mati, hukum tu dah jadi hukum Tuhan, dia tak jadi hukum kita. Kalau kita masa hidup ni kita ada 5 biji kereta, anak ada 5, ambil seorang 1, itu betul. Tapi bila kita, tapi jangan, kalau kita gopal kat dia, jangan ambil sekarang, lepas mati sok. Lepas mati tak fikir, tak boleh. Okey, yang tu nombor 3, meninggalkan hukuman Al-Quran. Okey, jadi kita tak confident dengan hukum Tuhan. Okey, tak sampai lagi ni. Nombor 4, yang ni dah. Meninggalkan hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallim bihi minhu. Meninggalkan tadabbur. Orang yang termasuk meninggalkan Al-Quran ni juga adalah orang yang meninggalkan tadabbur Al-Quran. Tadabbur maknanya dia nak cuba nak faham apa pondok sebenarnya cerita ni. Macam kita belajar ni, kita sebenarnya nak faham lah apa sebenarnya cerita dalam surah-surah yang kita belajar ni. Cuma tak habis-habis surah, bertahun-tahun tak habis, baru 2 surah, tu pun surah kedua tak habis kan. Jadi memang lombak sikit lah. Okey, wa tafahumihi, dan memahaminya, kita pun tak nak tahu. Wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi, dan nak tahu apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan ke kita. Kita pun tak nak tahu. Kita tak payahlah nak baca, nak cek, nak cari apa Allah Ta'ala nak bagi ni. Kita dongai lah ustaz tu khabar kan. Jadi yang tu juga termasuk meninggalkan. Kita tak bersungguh lah. Kalau dongai tu okey lagi, tak dongai kan. Dongai pun tidak kan. Kuliah pun tak datang, yang tu lagi tahu. Tapi kita sendiri itu kalau ikut pembahagian ni, orang yang tidak, kalau kita tak baca tu lagi tahu lah ini tadabbur. Tadabbur, baca makna kan. Baca pun tidak, lagilah lebih teruk kategorinya macam orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan kategori yang kelima adalah hajrul istishfa'u wa tadawi bihi fi jami' amradil qalbi wa adawaihi wa adawaiha fa yutlab shifa' adaihi min ghairihi wa yahjurut tadawi bihi. Meninggalkan berubat dengan Al-Quran. Berubat ni bukan, maksud dia kat sini bukan berubat tu, bukan berubat fizikal. Fizikal ni boleh tak kita berubat dengan Al-Quran? Boleh. Sebab ada athar daripada sahabat, apabila orang sakit dia baca Al-Fatihah lah tu. Baca Al-Fatihah, hombui, dan dia beri minum. Tu Nabi SAW tanya dia, macam mana kau tahu Al-Fatihah itu adalah ubat? Jadi kita boleh berubat. Itu fizikal. Dia tak masukkan fizikal kat sini. Dia maksudkan adalah mencari jalan penyelesaian untuk masalah jiwa. Masalah jiwa. Naklah Al-Quran ni suruh kita bangkit, wa minal laili fatahajjad bihi. Bila kita ada masalah Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh dia bertahajud kan. Jadi kita cari penyelesaian jiwa kita itu melalui Al-Quran. Yang tu kita tak payahlah nasihat-nasihat ni. Esok ada kaunselor hebat kan, saya nak tanya dia je lah. Kita tak yakin dengan ubat jiwa Al-Quran. Yang tu juga termasuk di dalam meninggalkan Al-Quran. Jadi hari ni saya nak sebut tadi, apa hukum baca Al-Quran. Walaupun ulama' ni dia tak boleh nak kata wajib dah, bila tak ada macam arahan yang jelas nak bagi wajib. Tetapi kita bimbang kalau kita hanya ala sunat je lah kan, bimbang kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran tuan-tuan dengan kadar kita lah. Kalau baik sikit, setiap kali lepas solat baca kan. Kalau kurang sikit, setiap hari sekali. Malas seminggu sekali kan. Minggu sekali baca Yasin dia kan. Yang tu pun maksudnya dia tak berminat lah sangat kan. Dia buat apa yang ramai buat, dia sendiri tu tidak ada bacaan
Al-Quran. Okey, jadi yang tu berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran. Jadi hari ni tuan-tuan, kita nak sambunglah kita punya tadabbur. Kita tak nak masuk daripada golongan yang keempat tadi, yang meninggalkan tadabbur Al-Quran. Cuba nak faham ataupun memahami Al-Quran ni, kita tak nak. Okey, jadi hari ni kita nak sambunglah kita punya surah. Kita masih lagi dalam surah Wadduha. Wadduha. Boleh. Kalau dia solat, dia baca Fatihah dan dia baca Yasin, itu tak dikira sebagai membaca Al-Quran. Okey. Itu dikira sebab tu di awal tadi soalan dia sebenarnya tadi adalah apakah hukum membaca Al-Quran di luar solat. Di luar soalan dia tadi tu kan. Jadi solat itu membaca, memanglah baca Al-Quran. Kita memang baca Al-Quran, tak ada masalah. Dan tak sah salat tanpa membaca Al-Quran, sebab Al-Fatihah juga sebahagian daripada Al-Quran. Bolehlah dikira baca Al-Quran dalam solat. Dalam solat membaca surah selepas daripada Al-Fatihah juga masih lagi di dalam solat. Yang kita mungkin bincangkan tadi adalah berkenaan dengan luar solat kita, luar solat. Sebab solat ni kadang-kadang kita tak boleh nak solat Quran ini tuan-tuan, dia hanya dapat dirasai nikmatnya di dalam salat sebenarnya. Bukan waktu kita duduk depan orang kita pun a'udzu bin, yang tu tak ada lah. Tak ada feeling, itu riak ada kan, riak ada sikit. Tak tahulah dia baca insya-Allah lah dapat pahala kan, tapi kalau niatnya nak tayang, dia ni tayang. Man kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Man kana hijratuhu ila dunya, siapa yang berhijrah waktu zaman Nabi, siapa yang berhijrah kerana dunia, aw imra'atin yankihuha, ataupun dia hijrah itu, ada seorang sahabat dia berhijrah nak jumpa kekasih dia sebenarnya di Madinah. Jadi dia follow lah rombongan Nabi berhijrah. Siapa yang berhijrah kerana perempuan tu, dia dapatlah perempuan tu. Kerana Allah Taala itu tak dapat. Jadi salat itu Quran itu dapat dirasa di dalam salat. Cuma apabila kita nak kata kita ni nak memahami Al-Quran, nak belajar tentang Al-Quran, sebab Al-Quran ini adalah satu lautan yang luas kan. Tak mungkin ada mana-mana individu, hatta ulama, yang boleh betul-betul faham Al-Quran pun tak ada. Maksudnya betul-betul habis esei dah, habis khatam dah, faham segala-gala tentang Al-Quran, tak ada. Dia sentiasa ada benda yang baru kita jumpa. Tahun 2021 baru kita jumpa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut macam ni kan. Macam dalam ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah ceritakan tentang dua laut, di antaranya ada penghalang, dan dua-dua tu dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk kan. Kenapa laut ni, air ni kalau kita bubuh dia patut join je lah kan. Tak boleh. Air tawar mau air masin tak masuk bawah. Yang tu ayat tu kan. Jadi Allah dah cerita lama, baru hari ni baru boleh tahu. Jadi kita bimbang kalau kita hanya membaca dengan surah-surah yang kita tahu tu, surah-surah lazim terutamanya, kita bimbang kita dapat dengan, kita tidak sebenarnya termasuk dalam golongan orang yang mentadabbur Al-Quran. Kita bacalah, maknanya kita baca dah dengan kadar kita. Okey tuan. Alright. Jadi kita sambunglah kita punya tadabbur surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha kita dah masuk sampai ayat yang ke kalau tak ingat nombor, apa bunyi yang last tu? Faham. Okey, minggu. Okey, sambung pada wa ammas-sailah. Jadi bulan lepas saya minta maaf sebelum tu, minggu lepas pada kelas ni kan saya salah kira minggu kan. Minggu tu macam sebab hari tu poin nilai, kita pun plan lah ini tak ada apa ni poin nilai, sebab ada urusan sikit, urusan combo ni semua. Saya esok nak combo master baru nak combo, dah tua dah. Alhamdulillah. Okey, jadi bulan lepas kita belajar tentang wa wajadaka ilan fa'athna, dan dia dapati engkau dulu susah. Ail miskin. Ail tu maksud sebenarnya dia berhajat kepada sesuatu. Ail orang yang berhajat kepada sesuatu.
Dan Allah dapati Nabi Muhammad hari itu berhajat, fa'aghna, lalu dia cukupkan. Dia cukupkan. Jadi para ulama mengatakan ia adalah ketika mana bapa Nabi ataupun ibu Nabi meninggal, lepas tu siapa yang jaga dia? Abdul Muttalib. Atuk dia jaga, lepas tu pakcik dia jaga. Walaupun atuk dia jaga, pakcik dia jaga, tetapi Allah tak kata pakcik kau yang cukupkan, tak. Allah ambil kredit tu. Kredit yang jaga tu Allah yang beri. Jadi pengajaran yang boleh kita buat juga, macam mana pun orang tolong kita, kadang-kadang kita jangan yo terima kasih Tuhan lah yang sebenar, tak. Kadang-kadang Allah yang lalukan dia, Allah lalukan dia untuk bantu kita. Sebab tu apabila siapa pun tolong kita, YB kau tolong kita, kawan kau tolong kita, sebenar syukur yang pertama kepada Allah. So Allah yang hantar dia kadang-kadang. Fa'aghna wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan juga kisah pada ketika mana Nabi SAW ini single ataupun bujang, lalu dia taklah kaya. Walaupun Nabi ni keturunan orang bangsawan, tetapi Nabi tak kaya masa tu. Anak yatim, anak yatim, jadi tak ada sangat. Jadi bila Allah Ta'ala temukan dia dengan Khadijah, lalu barulah dia kaya. Dia senang sikit, dia senang. Lalu kalau susah ni, susah je kita nak buat program, tak ada duit, katakanlah surau tak ada duit, susah tak nak buat program, susah kan? Begitulah juga dengan dakwah ni. Dakwah Nabi nak sampaikan mesej, perlukan juga sokongan kewangan di belakang. Lalu Allah cukupkannya. Lepas tu kita sambung pula, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatim, manakala orang yatim itu, fala taqhar, jangan kau berkasar pun dengan dia. Taqhar juga kita dah beritahu maksud dia, kita cuba nak kontrol dia. Kita kasar tu dalam nada yang kita sebenarnya nak kontrol dia. Kan kadang-kadang kita orang lelaki tahulah kot, kita cakap dengan isteri kita tu, kita cakap apa yang betul jangan kita, maksud kita nak beritahu, kita nak kontrol dia kan, kita nak kontrol dia. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu jadi orang yatim, Allah Ta'ala pesan dekat Nabi, orang yatim jangan kau kasar. Tapi Nabi ni tak kasar lah. Sedangkan Nabi buat lebih baik pun ada. Kita dah ceritakan juga kisah tentang Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, dia mati dalam perang Mu'tah. Dia mati dalam perang Mu'tah. Lepas tu Nabi ambil alih jaga anak-anak dia ni. Kita dah kisah. Itu yang sampai ke soalan kenduri tahlil semua tu kan. Okey, kita nak sambung hari ni. Lepas tu apa? Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Okey, jadi wa amma maksud dia dan ada pun amma manakala. Amma tu maksud dia manakala, ada pun ada pun as-sa'il. As-sa'il maksud dia apa tulis kat tu? Tak ada. Wah, ini semua buka Quran ni anda. Sa'il maksud dia sa'ala tu tanya. Sa'ala tanya. Dalam bahasa Arab sa'ala tanya, sa'il orang yang bertanya. Tetapi boleh juga boleh difahami sebagai minta. Sa'ala juga minta. Jadi wa amma sa'il maksud dia ada pun orang yang tanya ataupun orang yang minta. Itu boleh faham dua-dua. Wa amma sa'ila fala tanhar. Fala tanhar. Okey, apa maksud dia dulu? Maka jangan. La fala, maka jangan. Tanhar. Okey, tanhar itu apa maksud? Dia dalam buku je, saya nak maksud apa tu. Fala tanhar. Ayat ko herdik Dan ada pun orang yang datang bertanya, janganlah engkau herdik. Tanhar dia tulis kat situ herdik. Tanhar dalam bahasa Arab marah ni, marah, tengking lah. Herdik tu macam tengking kan. Betul tak? Herdik tu tengking kan. Okey.
tengking dalam bahasa Arab zajar, perkataan dia zai jim ra, zajara, tapi Allah tak guna zajar. Fa ammal wa masaila fala tasjar, tak, Allah tak guna zajar, Allah guna tanhar. Tanhar tu datang daripada perkataan apa? Contoh perasan tu perkataan ni, jannatin tajri min tahtihal anhar. Anhar, okay. Apa maksud tu anhar tu? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nahar itu datang dari perkataan sungai, ya. Jadi kalau sungai, apa maksud dia tu, kan? Dan manakala orang yang minta jangan sungai, kan? Nahar tu sungai, kan? Okey, dia seolah-olah satu gambaran macam seorang yang berdiri di atas sungai, sungai yang deras, yang laju. Macam mana kita, kan? Macam mana kita berdiri tu? Togak je ke? Tak pek dah, nak terjatuh, kan? Macam tu. Jadi orang yang minta ni jangan buat dia jadi macam tu. Fala tanhar. Kau tengking dia, kau buat dia sampai dia, kan, dia, kita tanya sebagai contoh, seorang pelajar tanya, kan, apa ni hukum kau, apa ni, apa maksudnya kau, tanya, kau ni bongok mana lah, kan, bongap mana lah, berapa kali nak kau bagi jadi orang tu jadi macam tu. Itu tanya, itu kalau tanya. Kalau minta, berapa kali nak beri ke kau ni, jadi pun kita tak boleh buat macam tu. Fala tanhar, wa masaila fala tanhar. Okay, jadi kesemua itu Allah Ta'ala ajarkan Nabi-Nya, jangan buat. Orang tanya ke, orang minta ke, jangan buat macam tu. Menerusi Nabi-Nya, kita juga diajar perkara yang sama lah. Jangan kita buat macam tu. Orang tanya, kadang-kadang orang tu ikhlas tanya, kan? Ikhlas dia tanya, kita pun berapa kali lah kau ni. Dia kena tanya benda yang sama, dia ponek, kan? Jadi dia nak, orang yang ketiga tu kena marah lah. Tak boleh lah, kan? Tak boleh. Terutamanya apatah lagi ia berkenaan dengan urusan agama. Agama lagi lah kita tak boleh buat. Kalau dunia orang tak buat sebab ada kepentingan, nanti customer lari, kan? Itu tak buat. Tapi kalau agama, kita tak peduli. Kalau dia nak lari, kita kena peduli lah. Fala tanhar. Okey, yang terakhir. Apa ni? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, wa amma tadi apa maksud dah? Ada pun, manakala. Dia macam semua. Okey, ada pun, wa amma bi ni'mati, berkenaan nikmat. Ba ni pun banyak maksud, ba ni dalam bahasa Arab ada berbelas-belas maksud. Yang salah satu dia demi. Bi tu dalam bahasa Arab kan kita baca bismillah, dengan nama Allah, kan? Jadi bi dalam bahasa Arab ni ada banyak maksud sebenarnya. Kita tengok, kat sini macam berkenaan. Ada yang maksud bersama-sama pun ada. Bersama-sama. Bi tu kita rasa macam bismillah dengan, kan? Tapi dia ada banyak maksud sebenarnya. Yang kita tengok, macam orang bersumpah, wallahi wa billahi, kan? Bi tu maksud dia apa tu? Bukan dengan tu. Demi. Wallahi, wa tu maksud dia demi. Wallahi. Bi tu pun demi. Billahi. Tallahi. Tallahi. Dalam banyak-banyak tu yang paling kuat tallahi lah, paling kuat lah tu. Okey. Ta tu demi Allah aku akan hancurkan kau, kan? Kalau kita nak berbuat demi Allah aku, kita akan pakai tallahi, kan? Betul-betul nak marah, kan? Tallahi la akidanna asnamakum, kan? Kata Ibrahim, dah pun aku akan rosakkan kau punya berhala-berhala ni, kan? Kata Ibrahim. Okey, wa amma bi berkenaan nikmat, wa amma bi ni'mati, adapun berkenaan nikmat Tuhan engkau, fahaddits, maka ceritakanlah. Haddatha yuhaddisu, hadis, perkataannya hadis maksudnya cerita. Sebut, bagi tahu.
manakala nikmat Tuhan engkau, maka ceritakanlah. Okey, sekarang ni isu dia apa? Pertama sekali kita nak tengok perkataan nikmat. Nikmat apa yang nak cerita ni? Okey, nikmat itu yang pertama sekali ia datang daripada perkataan nu'umah. Nu'um dalam bahasa Arab maksud dia lembut. Lembut, apa lagi? Senang, mudah. Itu nikmat. Jadi nikmat ni kalau orang tu dapat nikmat, dia rasa macam lembut dekat dia kan. Senang hati, mudah dekat dia. Itu maksud nikmat. Kalau dapat bodoh tapi menyusahkan, itu bukan nikmat. Nikmat itu nikmat. Okey. Jadi apa maksud nikmat di dalam ayat surah Wadduha ni? Wa amma bi ni'mah. Mana adapun berkenaan nikmat Tuhan engkau. Nikmat apa ni? Ya. Jadi di kalangan mereka terbahagi kepada beberapa pendapat lah. Yang pertamanya, ada yang mengatakan semua nikmat, apa sahaja nikmat yang Nabi dapat, menerusi Nabi itu kita dapat. Kita azan lah dulu kan. Kita azan dulu dah masuk tepat jam tepat lah. Kita azan dulu. Saya habiskan wa amma bi ni'mati rabbika. Azan. Fadhal. Baik, bismillah. Jadi kita sambungkan wa amma bi ni'mat. Apakah jenis nikmat? Di sana ada beberapa pendapat tentang nikmat. Yang pertama sekali mengatakan nikmat itu semua nikmat yang Nabi dapat, yang diceritakan pada ayat sebelumnya. Semua nikmat yang Nabi, yang Allah Taala sebut pada ayat sebelumnya tu. Apa dia ayat yang tu? Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia dapati engkau itu yatim, dia bagi perlindungan. Apa lagi? Wa wajadaka dhallan fahada. Pertama sekali Allah lindung. Yang kedua Allah bagi petunjuk. Lepas tu wa wajadaka ailan, miskin, bagi kaya. Apa lagi? Lepas tu ayat sebelum daripada tu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan? Allah tak pernah tinggalkan, kan? Allah tak pernah marah kau. Itu juga nikmat yang Nabi terima. Lepas tu dalam ayat tu juga walal akhiratu khairun laka minal ula. Masa depan kau lagi baik daripada yang mula-mula. Itu juga nikmat Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Secara nanti kami akan bagi dan kau akan syukur. Jadi ada banyak nikmat. Jadi nikmat-nikmat itu ceritakan. Itu maksud yang pertama di kalangan pendapat ulama yang mengatakan itu maksud nikmat. Berkenaan dengan nikmat yang kau dapat itu, fahadis, ceritakan. Okay. Yang kedua adalah nikmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah nikmat kenabian. Nikmat kenabian, iaitu apabila Nabi ini dilantik menjadi Nabi. Nabi iaitu orang yang dapat berita. Nabi itu maksud dia orang yang dapat berita. Ada surah An-Naba, surah tentang berita Nabi. Jadi dia dapat apa? Dia dapat Al-Quran. Nak sampaikan apa ni? Nabi ni nak sampaikan apa? Tentang tauhid Allah Ta'ala ni, syariat Allah, menerusi Al-Quran. Jadi pendapat kedua ini mengatakan sampaikan nikmat, ceritakan apa? Nikmat kenabian ni ceritakan dekat orang. Ceritakan dekat orang. Maknanya apa? Ceritakan Al-Quran ni lah. Al-Quran ni sampaikan kepada orang. Itu maksud ayat ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ceritakan. Yang keduanya, ayat ni ataupun perkataan yang di hujung tu, fahaddis, ceritakan. Sepatutnya ayat ni, wa amma bi ni'mati rabbika, manakala dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddithha, itu yang betul. Fahaddithha, maka ceritakannya. Nikmat Tuhan kau tadi tu ceritakannya, tapi nya tak ada dalam ni. Apa dia punya petunjuk dia kat situ? Petunjuk ni maknanya ceritakan semua. Kalau nya tadi hanya cerita boleh lah apa yang kau dapat yang tadi tu je. Tapi yang ni dia panggil tawassul, dia besarkan maksud. Fahaddis, maka cerita. Cerita. Kita bila khabar kat orang,
cerita jadi maksud dia cerita semua benda. Okey. Apa lagi kat sini ni? Okey, yang tu dah lebih kurang nikmat yang dimaksudkan. Cuma ada isu dekat sini, yakni menerusi Nabi tadi kita khabar, kita ambil pengajaran Nabi cerita, jadi kita pun cerita, kan? Jadi orang di kalangan ulama ada ambil pendapat ini, iaitu dia kata apa sahaja nikmat yang kita dah ada ni cerita, kan? Ada kereta, ada rumah, kan? Contoh, kan? Macam mana dapat, kan? Boleh tak? Betul tak tu? Cerita semua benda. Baik. Okey. Cumanya kalau kita nak pegang pendapat ni cerita, maksudnya ceritakan segala nikmat. Di kalangan tadi ada yang berpendapat nikmat apa sahaja. Nikmat sahaja. Yang tu open ended, maknanya di sini ada 3 pendapat lah. Satu nikmat tentang ayat sebelum, yang kedua berpendapat nikmat kenabian, yang ketiga juga berpendapat segala nikmat. Ada duit, ada rumah, ada kereta, ada bini, ada anak, ada kejayaan, ada pekerjaan, berjaya, cerita semua benda. Okey. Cuma yang ketiga ni kalau kita nak pegang, kita kena ikat sikit. Kita kena ikat sikit, iaitu kalau kita nak cerita semua benda, cerita yang dimaksudkan itu adalah kita cerita kejayaan kita itu mesti balik kepada Allah Ta'ala. Yang tu cerita fahadis. Kalau kita cerita saya memang pandai lah menego ni. Yang tu tak, itu bukan cerita nikmat. Berjaya lah dapat 500,000 malam ni, kan? Malam tahun baru saya menego dapat 500,000 contoh, kan? Walaupun tak logik cerita, kan? 500,000 banyak mana dapat satu malam, kan? Okey. Tapi cerita yang dimaksudkan adalah kita mesti alhamdulillah di atas kurniaan Allah. Allah beri saya mudah, Allah mudahkan segala-galanya untuk saya dapat, kan? Di sana ada unsur balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mungkin kita cerita ni pun bukan boleh saya saja, kan? Mesti ada moral of the story. Kita nak galakkan orang, yang tu boleh. Kita nak galakkan orang, bukan nak menunjuk apa ni. Jadi benda ni kalau kita pegang, kita kena bezakan. Perkataan dia adalah tahaddus bin ni'am. Perkataan tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, perkataan tu nak cerita tu, kita kena bezakan cerita dengan bangga. Al-Imam Ibnu Qayyim dia sebut, kalau kita nak pegang pendapat tu, kita kena bezakan cerita ke bangga. Dia sebut al-farqu baina at-tahaddusi bi ni'amillahi wal fakhru biha. Beza antara cerita dengan bangga ni, yang pertama, annal mutahaddis bin ni'mah, orang yang bercerita bukan bangga, mukhbirun an sifati muwalliha, dia akan ceritakan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu pemurah sangatlah kat saya, dia bantu saya. Itu cerita. Kat Facebook ni ada ni, dia panggil, nanti dia kalau orang yang belajar bahasa Arab ni, dia akan perasan lah, dia tulis tajuk dia tu tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah, maksud dia nak refer ayat ni tadi lah. Tahaddus, cerita dengan nikmat. Dia nak refer ayat ni, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu at-tahaddus bin ni'mah. Lepas tu dia pun cerita lah, ni anak saya dah kombo ni, bawa balik daripada UK, kan? Contoh, kan? Itu dia bukan tahaddus bin ni'mah, itu bangga, kan? Itu bangga. Kita kena beza. Makna alhamdulillah Allah mudahkan segala urusannya, Allah bantu dia belajar, Allah lapangkan hati dia, Allah kurniakan aku anak yang baik. Yang tu baru nikmat. Itu baru tahaddus, cerita. Cerita yang dimasukkan dalam ayat. Wa ammal fakhru bin ni'am, manakala orang yang bangga, fahuwa ay yastatila biha 'ala an-nas wa yurihim annahu a'izza minhum wa akbar. Dia panjang cerita, dan dia cuba nak tunjuk ke orang yang dia lah lagi mulia dan dia lagi besar, kan? Dia nak cerita tu, dia lagi lagi handal daripada kau. Itu dia nak beritahu. Yang tu bangga. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ni.
kita nak cerita ke, kita nak berbangga. Okey, cuma ada satu dalam tafsir Al-Azhar ni, dia cerita Nabi SAW ni apabila tentang nikmat, bila cerita dengan nikmat Tuhan engkau, maka ceritakan. Cerita juga apa yang Nabi SAW buat. Nabi bukan cerita sangat, nikmat-nikmat tu dia tak, tapi Nabi buat. Ada anak yatim, dia tolong anak yatim. Ada orang susah, dia beri orang susah. Apa lagi tadi? Okey. Apa dia? Okey, jadi yang tu yang nak beritahu. Jadi jenis menceritakan daripada contoh Nabi ni, makna dia buat. Yang tu pun termasuk juga di dalam bentuk cerita. Tetapi cerita yang dia panggil apa? Dakwatul hal kan. Dakwah bil hal, dakwah bil hal. Kadang-kadang kita dakwah bercakap dengan dakwah kita buat. Berapa nak beli kapet itu 1,000 lah. Yang tu lagi kuat daripada kita hendaklah menderma tuan-tuan kan. Contoh yang tu tak kuat, buat lagi kuat. Maksudnya sampaikan kepada orang, ceritakan kepada orang melalui perbuatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wallahu ta'ala alam. Saya bukalah kot kalau ada soalan boleh tuan-tuan. Ada? Alhamdulillah. Logo. Saya risau sebenarnya nak jawab soalan ni kan. Dia kalau jawab itu, kalau ada ustaz duduk kan, tanya jawab kan. Sah memohong tu kan. Semua benda tahu kan. Tak, itu risau kan. Jadi janganlah tanya banyak-banyak lah. Tanya. Okey. Tuan Ismet tu, Ismet Segaraga tu dia mati, nanti buat wasiat. Jadi anaknya Wahab tu dibahagikan pada 4 bahagian, termasuk pada Tuan Salim. Jadi bahagian itu suku. Ini tak ikut pada faraid. Itu dikira tak adil ke atau macam mana? Kalau Salim nanti kalau boleh. Okey. Tuan tanya. Tuan tanya tentang cerita apa ni, lupa nama. Tiga Abdul mati. Tuan Ismet Sigaraga bahagi ompek kan. Anak Abdul Wahab, Abdul Wahid. Lepas tu ada penasihat 25%. Kan. Jadi dia dapat 1/4 daripada 3 tu kan. Okey. Tak adil kah? Soalan tak adil lah. Tak adil kah macam tu? Okey. Yang pertama tuan-tuan, kalau nak bagi yang dipanggil hibah lah yang tu, hibah ataupun wasiat hibah dulu, kita pergi kepada hibah dulu. Hibah ni hadiah. Hibah ini kita bagi masa kita hidup. Kita ada 100,000 dalam bank, anak 4 orang, seorang 25,000 kita bagi tahu yang tu dibenarkan di dalam agama. Kita nak bagi, kita bagi lah kan. Ataupun kita nak, tapi tak boleh kalau kita ada 4 orang anak, seorang yang dapat 100,000 tak boleh. Yang tu tidak adil kan. Itu tak boleh, itu dilarang di dalam agama. Tidak adil dan boleh menyebabkan permusuhan. Yang tu dilarang, tak boleh, jangan buat. Walaupun kadang-kadang kita sayang lebih dekat seorang kan. Anak tak tahu, jangan anak tahu. Yang tu kita tak boleh nak buat apa lah. Yang tu adalah fitrah. Tapi bila beri barang sama, mesti sama banyak. Kena adil lah. Okey. Yang keduanya adalah wasiat. Wasiat ini berlaku selepas mati. Hibah tadi masa hidup, wasiat masa mati. Jadi wasiat adalah untuk selain ahli waris. Kalau waris tak masuk dalam wasiat, tak boleh. Kalau dah mati, waris hanya menerima faraid. Waris mesti faraid saja. Wasiat itu untuk orang lain selain daripada waris. Contoh, kita ada anak angkat, kita nak beri kat dia. Kita banyak mana boleh beri? 1/3 paling banyak. Itu pun Nabi suruh kurang lagi tu. Nabi suruh kurang. Banyak mana dia nak beri ni? As-sulus was-sulusu katsir. Nabi kata 1/3. Dan 1/3 tu pun banyak soalan. Jadi ulama buat kesimpulan 1/3. So balance daripada 2/3 lagi tu, yang tu difaraid kan.
Katakanlah kita ada anak semua yang tak boleh pakai, semua berjaya tapi tak pernah melawat kita. Kita ada seorang anak angkat, yang tu je kita nak beri 1/3 dekat dia, 2/3 lagi yang anak-anak yang semua tak balik ni tadi, yang tu beri kat dia kan. Boleh, yang tu boleh. Jadi 2/3 itu mestilah difaraidkan, difaraidkan. Jadi macam mana? Yang tu lah, kita ikutlah hukuman Allah Ta'ala tu. Kalau anak lelaki dapat 2 bahagian kan, kita bahagilah berapa bahagian kat situ, bagi yang ni dapat ni dapat ni. Kalau ada anak dia dah pacik-pacik, dia dah terhalang lah, maksudnya adik-beradik kita dah terhalang lah, ada anak kan. Dia atas dapat. Kalau kita ada mak lagi, mak tu dapat mak dapat 1/6 macam tu. Tapi kalau mak dah ada atas, dia dah terhalang. Yang itulah dia punya manik dalam ilmu faraid. Tapi yang kita kena clear, mati no wasiat. Macam Tuan Ismet tadi adalah wasiat. Okay. Dia cuba, itulah maksudnya. Dia macam beranggapan, tapi anak dia semua lelaki kan. Anak awal, jadi betul lah tu. Anak semua lelaki, dia tak dah langgar kan. Dan kalau ikutnya tuan penasihat dapat 25%, boleh kan? Betul lah. 20% dia tak lebih daripada 1/3 kan. 1/3 33%. Kalau penasihat tak ada tu, ada bapak mertua dia. Oh, bapak mertua. Apa nama sandik. Jadi bapak mertua tak boleh lah. Jadi tapi kalau dia dikira ada wasiatnya begitu, boleh lah. Boleh, dan balance tu bagi sama rata lah. Sebab ada 3 anak, 3 lelaki. Okay? Yang saya bimbang ni, kita ni kadang-kadang kita rasa kita ada anak lelaki, anak perempuan, hanya kita rasa nanti sok bergaduh ni dapat 2. Kita tak yakin dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Kes tu lagi berat. Kadang-kadang kita rasa kita tak nak anak gaduh, tapi esok kita kena tanya balik. Kita dah mati ni, tapi kita buat keputusan yang menyebabkan kita susah. Anak laki tak dapat, tapi dapat semuanya, tapi kita yang akhirnya susah. Jadi jangan buat benda macam tu. Nak bagi masa hidup, nak bagi masa hidup. Allah Ta'ala alam. Okay lah kot tuan-tuan, kita solat lah kot. Boleh tak? Okay, nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alna hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Autograf. Saya bilang lah. Terima kasih. Ada minum tu? Minum? Ada. So susah masak